daripada orang yang ahli martabat 7 yang tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan dia kepada jalan yang betul dengan tiada berdapat guru yang mursyid lagi zahid lagi berpegangan kepada ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Kerana bahawasanya ini masalah sifat qidam, masalah sifat qidam. Kerana ada orang yang mengaji martabat 7 mengatakan bahawasanya segala kejadian yang ada yang selain daripada Allah itu adalah cebisan daripada Allah, yaitu dikatakan kita asalnya adalah baik. Kerana baik, karena kita sebelum dijadikan sebahagian daripada Allah. Setelah itu Allah ambil sedikit daripada zatnya, kemudian dijadikannya Nur Muhammad. Setelah itu Nur Muhammad yang qadim itu dijadikan segala makhluk. Maka manusia dituntut untuk menjadi orang yang baik, kerana kembali kepada fitrah asalnya adalah baik. Dan yang baik itu akan kembali semula menjadi Nur Muhammad yang ianya adalah qadim. Maka itulah ya, sebahagian daripada orang yang mengkaji martabat 7 mereka tersasar daripada jalan yang betul. Sebab itu kata pengarang, kerana bahawasanya ini masalah qadim, masalah sifat qidam. Bila kita mengatakan bahawasanya Nur Muhammad itu adalah cebisan daripada zat, maka cebisan daripada zat yang qadim itu melahirkan nur yang qadim. Maka nur yang qadim itu melahirkan insan yang akan kembali menjadi qadim. Itulah yang dikatakan sebahagian daripada sesatnya orang yang tidak mengaji akidah kemudian mengkaji martabat 7. Baik, yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya dalam kajian martabat 7 dibahagikan kepada 2. Satu, martabat dikatakan martabat yang qadim lagi azali, iaitu 3 martabat yang pertama, ahadiyah, wahdah dengan wahidiyah. Itu kita melihat ya, orang-orang lama dulu buat masjid, buat surau atapnya 3 ya. Kemudian tangga dia 4 mata, kerana di bawah itu tidak lagi qadim. Itu martabat zuhur nama dia, atau martabat hadis. Bila dia alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan, atau dipanggilkan martabat jami'. Yang 4 itu adalah martabat yang tidak qadim. Jadi Nur Muhammad itu adalah satu daripada makhluk Allah Ta'ala. Itu disebutkan dalam Ashraful Wasail fi Fahmi Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang membahaskan tentang kejadian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sebagai asal segala kejadian. Maka yang qadim adalah Allah, dikatakan ahadiyah zat. Kemudian sifat Allah dikatakan wahdah atau ta'ayyun awal. Kemudian martabat dikatakan asma Allah Ta'ala, yang itu dikatakan wahidiyah atau ta'ayyun tsani. Yang ketiga-tiga itu dikatakan martabat la zuhur, itu tidak ada kenyataannya. Dan segala sesuatu yang terkandung di dalam ilmu Allah, yaitu maklumatnya, dikatakan qadim selama tidak keluar secara nyata dalam alam arwah sehingga alam insan, maka itu dikatakan qadim belaka. Seperti kita memikirkan sesuatu, kita fikirkan sebuah rumah yang nak kita buat. Rumah yang nak kita buat, selama mana tidak terjelma rumahnya, maklumat itu di dalam otak kita, maka rumah itu sebahagian daripada kita,
kerana berada di dalam khayalan kita. Tetapi setelah dibuat rumah, maka dia keluar daripada pemikiran kita ke bentuk yang dapat dilihat. Sebelum kejadian segala makhluk ini, segala-galanya itu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Maka dia dikatakan itulah martabat, iaitu ta'ayyun awal nama dia dalam kajian martabat 7. Dalam kajian martabat 7 inilah orang mengaji masalah ta'alluqatul ma'ani, iaitu ta'alluq sifat ma'ani. Di dalam itu ada dibahaskan, termasuk dalam kitab usulul fiqh dibahaskan juga berkenaan dengan khitab Allah Ta'ala, iaitu bila Allah mewajibkan sesuatu. Sejak bila? Sejak ada insan, atau ketika ta'alluq saluhi qadim dalam ilmu, dalam kudrah Allah Ta'ala. Jadi ulama bahas, tapi ulama tasawuf mereka mengatakan itu perbahasan martabat 7. Sebelum adanya insan, sebelum adanya alam, sebelum adanya sesuatu, yang ada siapa dia? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil kunhuz zat, ahadiyah zat, huwiyatuz zat, zat mutlak dan sebagainya. Dan pada zat Allah Ta'ala itu yang kita belajar dah, adanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan, adanya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bilakah ini dapat diketahui oleh insan setelah mereka mengkaji martabat ini? Iaitu bila adanya makhluk, maka ternyata diketahui oleh makhluk Allah itu bersifat dengan ilmu, sedangkan sifat ilmu itu memang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu bersifat kudrah. Buktinya di mana? Setelah manusia ini ada, walhal sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kajian martabat 7 daripada ahadiyah zat. Setelah adanya arwah, setelah adanya segala makhluk ini, maka disitulah dapat dicapai akal manusia Allah itu bersifat ilmu, sebagaimana Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan itu maknanya Allah menyatakan. Buktinya mana? Buktinya pada segala kejadian. Maka sebahagian ulama mereka lebih mendetailkan lagi, sehingga bukan 7 martabat, sehingga 40 martabat, seperti mana Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Maratibul Wujud. Jadi sebahagian daripada ulama yang bukan sufi, mereka ini dikatakan sebagai batiniyah. Mereka mengatakan bahawasanya makhluk ini adalah cebisan, percikan daripada zat yang maha qadim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya mereka memahamkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membawa arti bahawasanya kita akan bersatu semula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang rosak. Sebab itu ulama ni mengatakan bahawasanya, kerana bahawasanya banyaklah orang yang sesat, tak betul, tersasar. Sebab itu kena faham baik-baik sifat 20. Sebab itu saya sebutkan daripada awal, iaitu tasawuf yang mukasyafat, dia adalah pintu yang terakhir di hujung daripada sifat 20. Maknanya setelah mengaji sifat 20, nanti akan jumpa pintu yang baru, iaitu pintu kepada tasawuf mukasyafat. Maknanya dia tidak boleh mendalami dan memahami dalam ilmu tasawuf yang mukasyafat kalau seandainya tidak memahami sifat 20, maka dia akan rosak. Karena yang qadim tetap qadim, wal ilahu ilahun walau tadalli, wan nasu nasun walau taraqah. Maknanya Allah itu tetap Tuhan, walau macam mana dia mengatakan sekalipun turun daripada langit dunia ke, Allah mengatakan turun daripada atas ke bawah. Dalam hadis menyebutkan demikian. Dia mengatakan bahawasanya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ke. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram ke. Allah mengatakan kekal wajah Allah. Wajah ni adalah salah satu daripada makhluk. Allah bukannya berwajah. Walau dikatakan sedemikian, Allah tetap Allah, tetap Tuhan. Wan nasun nasun, dan manusia tetap manusia, walau taraqa, walau dia naik setinggi mana pun makam kedudukan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap takkan sampai ke martabat qadim, dia tetap pada martabat hadis. Baik. Jadi bila kita mengatakan ada kemungkinan keberangkalian
yaitu manusia ini sampai kepada martabat ketuhanan, itu adalah batiniyah. Baik. Kita bukan begitu. Jadi banyaklah orang yang sesat, ya, di dalam kata itu.